Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat pemangku Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan iman kami pada hari Selasa pagi ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah Serambi Ilmu Online, program Serambi Ilmu Online kita pada ilmu tasawuf, yang mana kita hari ini masih berada dengan kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Kita berada pada juz kedua, bab kedua, adab-adab berkahwin. Adab yang ketiga, muka surat 129 jilid kedua. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita mulakan pengajian ini. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Adab yang ketiga, bahawasanya menamai akan kanak-kanak itu dengan nama yang baik. Kerana sabda Nabi SAW, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Jadi salah satu adab kita iaitu apabila memiliki anak, maka kita bagi nama yang baik. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW bersabda bahawasanya kamu itu diseru di hari kiamat dengan segala nama kamu dan segala nama bapa kamu. Maka kamu perbaikkan akan segala nama kamu. Kita ni akan dipanggil, akan diseru nanti ke akhirat. Kalau letak nama dia yang buruk, buruklah jadi dia. Kalau ada apa? Kalau letak nama yang elok, eloklah dipanggilnya. Kalau nama dia nama yang tak baik, dipanggil tak baik. Tak nak Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadis ini rawahu Abu Daud, riwayatkan oleh Imam Abu Daud menurut Takhrij Al-Iraqi. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, ahabbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullahi wa Abdurrahman. Jadi dibahas tentang sabda Nabi SAW, iaitu yang terlebih kasih nama kepada Allah SWT itu iaitu Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nak suruh atau nak anjurkan letak nama Abdullah dan Abdurrahman. Salah satu tips dia, salah satu yang dianjurkan adalah untuk meletakkan nama anak dengan Abdullah dengan Abdurrahman. Ni sebab ini yang paling dikasihi, paling dicintai, ahabu, paling disukai bagi Allah atau pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi bayangkan tuan-tuan kalau ada yang bagi nama dia Iblis. Nama anak dia Iblis, na'udzubillah min zalik. Atau syaitan, na'udzubillah min zalik. Kan tak baik. Takkan nak dipanggil syaitan, na'udzubillah min zalik. Indah. Kita tak nak. Anak kita diperolok juga di sekolah. Na'udzubillah min zalik. Walaupun tak baik, tapi jangan. So why you have to put nama yang tak baik? Letak nama yang baik-baik. Ni fikir bila nak letak nama anak tu, fikir 10 kali, 100 kali. Istikharah. Minta orang alim nama yang sesuai. Nama yang layak, nama yang baik. Macam tu. Barulah baik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, tasammu bismi wala takannu bikunyati. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
tasammu bismi wala takannu bikunyati. Artinya, namai oleh kamu akan anak kamu dengan namaku. Tetapi jangan kamu kunyahkan akan dia dengan kunyahku. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka dalam hal ini, baginda SAW mengajarkan, iaitu apa? Disuruh atau diperintahkan kita untuk memastikan bahawa kita dianjurkan untuk meletakkan nama bagi anak kita dengan nama yang dinamakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Ahmad. Ini adalah nama Nabi Muhammad. Banyak nama-nama Nabi Muhammad diriwayatkan di dalam beberapa kitab. Kitab-kitab seperti Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Bahkan ada disebut oleh Imam Al-Juzuli di dalam kitab Dalailul Khairat. Iaitu apa? Iaitu diletakkan dalam Dalailul Khairat, iaitu diletakkan nama-nama Nabi Muhammad. Termasuk ada Toha, ada Yasin, ada macam-macam. Ustaz, itu salah tu. Sanad dia tak betul. Dan lain-lain perbahasan tersebut. Ulama ada perbincangan, ada perbahasan. Apakah Yasin dan Toha itu adalah nama Nabi Muhammad atau tidak. So, perbincangan tersebut adalah perbincangan di kalangan ulama. So, kita biarlah dia menjadi perbincangan kalangan ulama. Tapi Imam Juzuli pun dia ada sandaran dia. Dia mungkin ada hujah dia. Ada sandarannya. Dan terbukti bahawa kitab tersebut, Masya Allah, dibaca, salawatnya dibaca hampir di seluruh dunia, dari hujung barat sampai hujung timur. Bahkan oleh banyak khalifah-khalifah Uthmaniyah, Maghribi, sultan-sultan, raja-raja dan lain-lain. Ini hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Itu kita disunatkan untuk menamakan anak kita dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan kamu kunyahkan akan dia dengan kunyahku. Seperti kunyah tu maksud dia letakkan di depan abu atau ummun yang dianggap sama dengan kunyah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, qala al-ulama'u kana dhalika fi asrihi sallallahu alaihi wasallam idza kana yunada ya Abul Qasim wal an fala ba'sa. Artinya yang dimaksud daripada hadis jangan engkau kunyahkan anak engkau dengan kunyahku, Imam Ghazali menerangkan kata kebanyakan ulama apa yang demikian itu yakni adalah ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkunyah dengan nama Abul Qasim. Kerana kunyah Nabi SAW kan Abul Qasim. Masuk Abu tu bapa, Qasim. Kan Nabi SAW ada anak bernama Qasim. Abul Qasim. Lebih kurang macam tu. So Abul Qasim. Jadi jangan kunyahkan anak Abul Qasim Muhammad. Ini yang disebut di zaman Rasulullah SAW. Iaitu tertentu pada masa hidup Nabi SAW kerana adalah diseru akan dia Abul Qasim. Sebab orang manggil Nabi Muhammad Abul Qasim, ya Abul Qasim. Takut nanti orang tertwist kan. Abul Qasim yang mana ni? Rasul ke yang mana? Lebih kurang macam tu lah maksudnya. Adapun pada masa sekarang ini, maka tiada mengapa dinamakan akan seseorang dengan nama Abul Qasim. Kalau hari ini, tak ada masalah namakan Abul Qasim, tak ada masalah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah.
Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, la yajma'u baina ismihi wa kunyatihi. Iaitu apa? La yujma'u baina ismihi wa kunyatihi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la tajma'u baina ismi wa kunyati. Wa qila hadha aidan kana fi hayatihi alaihi salam. Artinya, tetapi jangan dihimpunkan antara namanya dan kunyahnya. Dan sesungguhnya bersabda Nabi SAW, jangan kamu himpunkan antara namaku dan kunyahku bagi seseorang yang satu. Dan kata setengah ulama pula, bahawasanya tegahan ini juga adalah tertentu pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya ketika hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti sekarang tidak lagi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan barang siapa ada namanya itu jahat, maka sunat menggantikan dengan nama yang baik. Kerana adalah Rasulullah SAW menggantikan nama Ashi dengan Abdullah. Jadi apa? Asi, bukan Ashi. Asi itu orang yang buat maksiat. Jadi kalau ada orang nama dia dah tersalah bagi nama, atau mungkin nama dia tak baik, makna dia tak baik, sunnahlah ganti nama dia. Contoh dia ada nama dia Asi. Asi ni orang yang buat maksiat. Bagi dia SAW tukar nama dia menjadi Abdullah. Sama lah tuan-tuan dan puan-puan. Terutama orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam kadang ada nama daripada agama dia yang lama tu yang tak baik. Nama khinzir ke, dengan bahasa dia lah. Babi kan contoh dia. Ataupun nama yang kurang baik kan. Maka sunat untuk tukar nama dia, diberi nama yang baik supaya dia dipanggil dengan nama yang baik. Tapi dulu saya ingat waktu saya kecil dulu, kalau ada orang masuk Islam, waktu tu saya kat UK, bondong-bondong beribu, beratus orang masuk Islam. Setiap hari ada je beratus syahadah. So nama dia Jacob. What's your name? Jacob. Okay, change your name. Yaqub. Ini contoh. Ada yang nama dia Jesus, ditukar nama dia Isa. Ada nama dia apa, pelik-pelik lah. Ni contoh dia. Jadi dia ditukar dengan nama yang baik untuk mendapatkan kita panggil tafaul. Tafaul. Tu dari tadi saya tengah fikir apa perkataan tafaul. Tafaul tu apa? Kalau nama dia baik, Muhammad kan. Muhammad tu maksud dia orang yang dipuji, Muhammadun, yang dipuji. Kan, yang dipuji. Nama dia baik, Muhammad. Zalah dipanggil dengan nama Muhammad tu nama yang baik. Semoga kita dapat tafaul berkat nama tersebut. Dikabulkan doa kita. Bila dipanggil macam doa kan. Ni dia dikabulkan. Tapi kalau nama dia tak baik, Asi, buat maksiat, nama dia Asi. Contoh dia na'udzubillah misalnya. Macam nak suruh dia buat maksiat. Yang buat maksiat. Ni tak sesuai lah. Sebab tu kita tukar nama. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu tertib dia, cara macam mana kita nak gunakan, nak bagi nama yang terbaik untuk anak kita. Pilih nama-nama yang mulia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nama-nama yang cantik, yang indah. Ustaz, saya nak namakan Nawawi, boleh tak? Nawawi itu sebenarnya dari nama Imam An-Nawawi. Nawawi itu kan nama dia, nisbah dia. Dia daripada Nawa. Daripada daerah nama dia Nawa di Syria. An-Nawawi. Nama sebenarnya Yahya kalau tak salah. Yahya An-Nawawi. Lebih kurang macam tu. Imam Nawawi. Boleh tak saya nak namakan Nawawi? Boleh.
Kerana apa? Tafaul. Harap-harap anak saya ni jadi macam Imam Nawawi. Macam tu tuan-tuan. Saya ada anak nama dia Muhammad Alawi. Muhammad Alawi. Kerana apa? Kerana saya tafaul dari guru pada guru-guru saya, iaitu Abu Yas Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Kan? Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Muhammad bin Alawi nama sebenarnya. Muhammad bin Alawi Al-Maliki nama keluarga dia. Al-Hasani. Ulama besar di Mekah Al-Mukarramah. Seorang ulama yang Masya Allah mengarang banyak kitab. Dan ilmu beliau juga Masya Allah. Yang sangat dalam, faqih. Orang yang alim. Dan sangat terbuka. Hati yang sangat terbuka. Suka perdamaian, tak suka perbalahan dan pergaduhan. Ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So saya namakanlah anak saya Muhammad Alawi supaya dia dapat tafaul dengan nama tersebut. Dan juga anak-anak saya yang lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa kana ismu Zainab barratan faqala alaihi salam tuzakki nafsaha fasammaha Zainab. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim menurut Takhrij Al-Iraqi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dia apa? Adalah nama Zainab anak tiri Nabi SAW daripada Ummu Salamah itu Barrah. Yang nama asal dia Barrah. Barrah. Maka sabda Nabi SAW, ia menyucikan akan dirinya, maka menamai Nabi SAW akan dia Zainab. Hadirin hadirat hafizakumullah. Lalu disebut. Dan sunat menamai kanak-kanak yang gugur itu. Dan jadi kalau ada anak yang gugur, jadi keguguran, sudah ba'da nafkhir roh misalnya. Dan jika sama laki-laki dan perempuan, jadi kita disunatkan untuk bagi nama. Bagi nama dia. Sebab apa? Sebab kita kena kira dia sebagai anak, kan? Jangan kita tak nak ngaku dia anak. Yang dalam kandungan isteri kita, kan? Lalu dia dah ba'da nafkhir roh misalnya, lepas tu keguguran, kita bagi dia nama, tuan-tuan. Sebab apa bagi dia nama? Di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Dia tak nak masuk dalam syurga selagi mak bapak dia tak nak masuk, tuan-tuan. Dia nak mak bapak dia. So bagi nama. Tak nama. Diri wal hadra abitakumullah. Dan jika samar laki-laki dan perempuannya, maka sunat dinamai akan dia dengan nama yang samar jua, iaitu Hamzah dan Talhah dan Amarah dan Uzbah. Itu yang samar. So samar ni macam dia boleh, dia tak jelas. Ni laki atau perempuan. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Adab yang keempat, dan sunat menyembelih akikah. Jadi kita menyembelih akikah daripada anak laki-laki dengan 2 kambing dan daripada anak perempuan dengan 1 kambing. Jadi kita sunat menyembelih akikah daripada anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Akikah jangan lupa. Ini akikah. Diri wal hadrat hafizakumullah. Ni. Dia beza dengan korban. Kalau korban tu kita sembelih, daging dia tu kita bagi dalam keadaan mentah, sedekah. Tapi kalau akikah, kita sembelih, sebaiknya dagingnya itu kita masak. Kita makan dalam keadaan dah bermasak. Ni masak yang manis-manis lagi bagus, sedap-sedap lagi bagus. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Sebab tu kalau orang ngaji agama, tak kisahlah belajar kat negara Arab ataupun tidak. Tapi yang namanya kambing ni nombor satu lah. Sebab apa? Dia biasa tahu. Nabi SAW suka kambing. Ni macam tu. Ni kambing. Macam saya memang suka kambing. Sangat-sangat suka. 2 ekor kambing. Kalau laki, 1 ekor perempuan. Dan tiada mengapa dengan kambing jantan atau dengan kambing betina, yakni hasil sunat. Itu tetap dapat sunat dia. Kesunatan kambing tadi. Dan tiada mengapa dengan satu kambing sama ada dengan anak laki-laki atau daripada anak perempuan. Tetapi yang terlebih afdalnya iaitu 2 kambing daripada anak laki-laki dan 1 kambing daripada anak perempuan. Kerana riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW menyuruh menyembelih daripada anak laki-laki 2 kambing dan daripada anak perempuan itu 1 kambing. Okey. Dan lagi diriwayatkan oleh setengah sahabat bahawasanya adalah Nabi SAW menyembelih akikah daripada Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali dengan 1 kambing. Ni. Dan riwayat ini menunjukkan akan bahawasanya hasil sunat itu dengan 1 kambing daripada anak laki-laki. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. 1 kambing daripada anak laki-laki. Okey. Syahdan dan waktu menyembelih akikah bagi orang yang kuasa menyembelih itu. Jadi kalau dah tak ada duit, memang tak dalam keadaan memiliki rezeki yang cukup, tak apalah, tahan dulu. Tak payah dulu, tak apa. Tak mampu. Ni bagi yang mampu. Jangan menyusahkan diri, tuan-tuan. Dan waktu menyembelih akikah bagi orang yang kuasa menyembelih itu, iaitu daripada waktu yang diperanakkan hingga balik kanak-kanak itu, dan jikalau jikalau papa itu tak ada duit bapanya itu di dalam 7 hari itu, dan kaya ia di dalam masa nifas itu, iaitu di dalam 60 hari, maka iaitu sunat bagi bapa itu menyembelih akikah daripada kanak-kanak itu. Sunat bagi bapa itu menyembelih akikah daripada kanak-kanak itu. Ni. Dan jikalau kaya ia kemudian daripada masa itu, nescaya tiada dituntut baginya menyembelih akikah itu. Dan jikalau tiada menyembelih bapa itu akan akikah hingga balik kanak-kanak itu, maka iaitu gugur akikah daripada bapa itu, maka sunat bagi dirinya menyembelih akikah daripada dirinya sendiri. Jadi kalau anak dah besar, anak tersebut kalau dia belum diakikahkan, dia akikah untuk dia sendiri. Dia akikah untuk diri dia. Diri wal hadirat hafizakumullah. Boleh tak bapa akikahkan untuk dia? Bapa ni dah entiti lain, dia kena minta izin. Dia kena minta izin ke anak dia, boleh ke nak akikahkan kau? Contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu dia. Jadi jangan kita akikah. Ni saya nak buat akikah. Akikah untuk siapa? Untuk mak saya. Mak dapat izin ke? Tak, mak dah meninggal. Kenapa? Saya nak hadiahkan. Itu tak. Dia tak perlu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan yang terlebih afdal menyembelih akikah itu pada hari yang ke-7 daripada peranakan itu, dan masuk hari yang diperanakkan itu di dalam hisab 7 itu. Dan jikalau tiada disembelih akikah itu pada hari yang ke-7, maka sunat disembelih pada hari yang ke-14. Dan jikalau tiada disembelih di dalam hari itu, maka sunat disembelih pada hari yang ke-21. Dan demikianlah hingga 7 hari kemudian daripadanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan jenis akikah dan umurnya itu, iaitu seperti jenis korban dan umurnya, seperti yang telah terdahulu pada bab haji. Dan sunat jangan dipecahkan akan tulangnya itu,
supaya mengambil sempena dengan sejahtera anggota anak itu. Dan sunat disedekahkan akan dia, padahal ia dimasak dengan yang manis supaya jadi manis perangai kanak-kanak itu. Dan sunat mencukur akan kepala kanak-kanak itu pada hari yang ketujuh kemudian daripada menyembelih akikah. Dan sunat disedekahkan dengan timbangan rambutnya itu akan emas atau perak. Jadi cukur jambu. Cukur jambu apa ni, orang cukur semua dia macam ni. Kalau budaya orang Melayu ni, kita ni tak biasa nak cukur rambut. Dah lah cukur rambut baby lagi tu. So nak cukur tang tu memang tak reti lah. Dah berterabur lagi. Kalau kat dalam masjid tu, habis nanti jatuh orang kena kipas. Jadi ada orang Melayu ni, bila kita nak buat akikah ni, kita adalah keluarkan bayi tersebut bila tengah marhaban. Kan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni adat dia. Adat saya tak kata ni ibadat. Selawat tu ibadat. Tapi ni adat dia. So lalu diambil, kita cukur jambu saja. Cukur jambu ni contoh dia, saya potong. Nak ambil berkat lah orang alim ke, orang apa ke, orang tua ke, mak dia ke, bapak dia ke, atuk dia ke. Kan? Potong, contoh dia. Dan lepas tu, kan, kita taklah kat situ. Kita doakan dia kan. Kan, kalau tahnik ke macam mana ke. So dah habis, baru nanti kita pergi ke barber. Ke salon, bukan salon lah. Ke barber lah, ke tukang cukur rambut. Maka dicukur lah berhabis. Dicukur lah berhabis. So, rambut tu kumpulkan, timbang. Berapa gram? Jumlah gram tu belikan emas. Sedekahkan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ni. Disedekahkan dengan timbangan rambutnya itu akan emas atau perak. Ini maksud dia. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam amara Fatimah radhiyallahu anha yauma sabi'il Husain an tahliqa sya'rahu wa tatasaddaqa bi wazni sya'rihi fiddatan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu diriwayatkan oleh setengah sahabat bahawasanya Nabi SAW menyuruh akan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada hari yang ketujuh daripada diperanakkan Sayyidina Hasan, bahawa Sayyidina Husain ni, kalau Arab dia Husain, sini Hasan. Kena lihat teks asal bagi hadis tersebut. Yang mana Hasan atau Husain. Iaitu bahawa mencukur ia akar rambutnya dan mensedekahkan ia dengan setimbang rambutnya itu akan perak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini sesuai dengan timbangannya. Lalu disebutkan lagi adab yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan. Adab yang kelima. Sunat menyuapi akan anak-anak itu dengan, iaitu apa? Sunat menyuapi akan anak-anak itu dengan kurma atau dengan sesuatu yang manis pada ketika peranakan itu. Kerana riwayat daripada Asma anak Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha qalat waladtu Abdullah bin Zubair di Quba'a summa ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu fi hijrihi summa da'a bi tamratin fada'aha summa tafala fihi fakana awwala syai'in dakhala jawfahu
riku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa hannakahu bi tamaratin summa da'a lahu wa baraka alaihi. Artinya tuan-tuan, bahawasanya ia berkata, aku beranak akan Abdullah bin Zubair pada satu tempat yang bernama Quba. Kemudian maka aku datang dengan dia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menaruh ia akan dia di dalam ribanya. Kemudian maka menuntut ia akan kurma, maka dimamahnya akan dia. Kemudian diludahkannya ke dalam mulutnya. Maka adalah yang pertama-tama suatu yang masuk ke dalam perutnya itu, iaitu ludah Nabi Muhammad SAW. Kemudian maka menyuapi ke dalam mulutnya itu dengan kurma. Kemudian mendoakan ia baginya dan memberi berkat dia atasnya. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Ini yang dipanggil dengan tahnik. Jadi kita disunatkan untuk tahnik anak kita. Dengan buat tahnik, tuan-tuan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan adab yang ke-12. Sekarang adab yang ke-12 yang kita nak bahas tentang adab-adab berkahwin. Kita masuk kepada bab perbahasan tolak. Tolak ni apa tuan-tuan? Iaitu dalam Islam mengakui ada orang berkahwin, dalam perkahwinannya ada halangan, tidak harmonis dan lainnya, maka terpaksa meleraikan perkahwinan. Jadi dipanggil tolak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu dia kata, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal yu'lam annahu mubahun lakinnahu abghadul mubahat ila Allah taala wa innama yakunu mubahan idza lam yakun fihi idza'un bil batil. Lam yakun fihi idza'un bil batil wa mahma talaqaha faqad adzaha wa la yubahu idza'ul ghairi illa li jinayatin bi jinayatin fa in sadarat jinayatun min janibiha aw daruratun min janibihi fa'ila. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apa maksud Imam Al-Ghazali di sini? Artinya, hendaklah diketahui bahawasanya talak itu harus, tetapi ia itu harus yang terlebih dibenci oleh Allah SWT. Jadi, hadirin wal hadirat hafizakumullah, walaupun talak itu ada dan sah, tapi dia perkara yang mubah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam athar, dalam dalil yang jelas. Lalu dia kata, dan hanya sahaja diharuskan mentalak itu apabila tiada menyakiti akan perempuan itu dengan batil. Jadi syaratnya jangan sampai dia sakit dan lain. Dan manakala mentalak ia akan isinya itu, maka menyakiti ia akan dia. Kerana kita tahu bila dia talak tu, dia akan menyakiti. Orang kena talak ni dia sakit, menyakiti. Dan tiada harus menyakiti akan orang lain melainkan dengan ada dosanya atau ada kejahatannya. Maka jika terbit daripada pihak isteri, itu dosa atau kejahatan atau darurat dari pihak laki-laki, maka ketika itu harus diperbuatnya akan mentalak itu tersebut atau mentalak itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini membahaskan tentang talak. Walaupun dia halal, tapi dia adalah perkara halal yang paling dibenci. Dan harus mentalak akan isterinya sebab bapanya benci akan dia. Tetapi bukan benci itu dengan hawa nafsu. Seperti kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadirin wal hadra hafizakumullah.
Apa dia kata? Kana tahti imra'atun uhibbuha wa kana abi yakrahuha wa ya'muruni bitalaqiha. Faraja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ibna Umar talliqil mura'atak. Rawahu ashabis sunan. Diriwayatkan oleh yang memiliki kitab-kitab sunan tadilah. Kitab-kitab sunan tadi. Sunan yang lain-lain. Tirmizi dan lain-lain. Lalu dia kata di sini, artinya adalah di bawah aku perempuan yang aku sangat kasih akan dia. Dan Abdullah bapaku benci akan daku dan menyuruh ia akan daku dengan mentalak akan dia. Maka aku kembali memberitahu akan Rasulullah SAW. Maka sabdanya, hai Ibnu Umar, talak olehmu akan isterimu. Allahu a'lam. Dan adalah hadis ini menunjukkan atas bahawa hak bapa itu terdahulu daripada hak isteri. Dan lagi menunjukkan benci bapa itu, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab itu bukan dengan hawa nafsunya dan hanya saja dengan sebab ada kejahatan perempuan tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berkata, dan harus mentalak akan isteri jika ada ia menyakiti akan suaminya atau ada ia mengata-ngata akan ahli suaminya itu dengan perkataan yang keji. Dan demikian lagi harus mentalak akan isteri jika ada ia sangat jahat perangainya itu atau binasa agamanya. Dan harus bagi perempuan menebus akan talaknya jika disakiti oleh suaminya. Dan makruh bagi suami mengambil akan tebus daripada isterinya lebih daripada isi kahwin yang diberikannya kepada isterinya dahulu. Dan tiada harus bagi perempuan menuntut talak jika tiada sebab yang menyakiti ia akan dia, seperti sabda Nabi SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha ghairu ma ba'sin lam taruh ra'iyatal jannah wa fil lafdhin akhara fal jannatu 'alaiha haramun. Hadis rawahu Abu Daud dan Tirmizi menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya hadirin wal hadirat hafizakumullah, barang mana perempuan yang meminta akan suaminya akan talak akan dia dengan tiada satu sebab yang menyakiti ia akan dia, nescaya tiada mencium ia akan bau syurga. Jadi kalau dah ada sebab, baru. Dan pada satu lafaz riwayat lain, maka syurga itu haram atasnya. Ni, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tentang talak tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Ni. Iaitu al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Rawahu An-Nasa'i menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya, perempuan yang menebus talaknya dengan tiada sesuatu yang menyakiti akan dia itu munafik. Dia itu iaitu munafik. Syahdan, sejujurnya bagi suami itu memeliharakan dia dalam mentalak akan isinya itu akan 6 perkara. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama, bahawa hendaklah ia mentalak akan isinya di dalam tahur, suci. Jadi jangan dalam keadaan haid, kalau tak dia jadi talak bid'ah. Yang tiada dijimaknya di dalamnya kerana bid'ah, lagi haram mentalak akan isinya itu di dalam haid atau di dalam tuhur yang dijimaknya di dalamnya itu. Maka jika mentalak ia akan isinya di dalam yang demikian itu, maka hendaklah ia kembali kepada isinya itu. Kemudian maka jika hendak mentalak akan dia, maka ditalaknya di dalam tuhur suci yang tiada jijimaknya akan dia
kerana adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah mentalak akan isinya di dalam haid, maka sabda Nabi SAW, marratan falyuraji'ha hatta tadhura summa tahidhu summa tadhuru summa insya'a talaqaha wa insya'a amsakaha fatilkal iddatu allati amarallahu an yutallaqa laha nisa'a. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Menurut Takhrij Al-Iraqi. Apa maksud dia, teman-teman? Artinya suruh olehmu akan dia, maka hendaklah kembali ia akan isinya hingga suci ia daripada haid. Kemudian maka haid ia kemudian suci ia daripada haid itu. Kemudian jika berkehendak mentalak akan dia, maka ditalaknya akan dia. Dan jika berkehendak ia memegang akan dia, maka dipegangnya akan dia. Maka yang demikian itulah iddah yang disuruh Allah Ta'ala bahawa mentalak baginya akan perempuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kedua, bahawa sunat disimpankan, dicukupkannya mentalak itu atas satu talak jua. Dan jangan ditalak akan dia dengan talak 3. Kerana yang demikian itu makruh. Ini. Ketiga, sunat ia mentalak itu dengan lembut, lemah lembut. Dan dengan membaikkan akan hati isterinya itu. Dan jangan ia marah dan dengan keras. Dan seyukyanya bagi suami itu menyukakan akan isterinya yang ditalaknya itu dengan memberi hadiah ia akan dia dan dinamakan hadiah itu dengan mut'ah, dan terkadang mut'ah itu wajib atas suami memberi akan isterinya yang ditalaknya itu kerana firman Allah Ta'ala, wa matti'uhunna. Ini artinya, dan beri olehmu akan isteri kamu yang kamu talak itu dengan akan mut'ah, yakni akan harta beri. Surah Al-Baqarah ayat 236. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu bahawa dzalika wajibun mahma lam yusammi laha mahran fi asli nikah. Artinya, dan demikian itu, yakni mut'ah itu wajib. Ini bukan nikah mut'ah. Ini maksud dia mut'ah itu duit yang diberi kepada isteri tadi. Mut'ah itu wajib atas suami manakala tiada ditentukan bagi isteri akan isi kahwin pada asal berkahwin itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keempat, bahawa jangan dizahirkan akan rahsia perempuan itu kepada orang banyak, yakni jangan dikhabarkan kepada orang akan kejahatan isterinya atau kelakuan yang tersembunyi antaranya dan antara isinya itu, kerana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad warada fi ifsya'i sirrin nisa'i fil khabari as-sahih wa'idun azim. Artinya, maka sungguhnya telah datang pada menzahirkan rahsia perempuan itu di dalam hadis yang sahih janji disiksa yang amat besar. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pentingnya kita kena jaga perlakuan kita terhadap pasangan kita. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah pada pertemuan yang datang kita akan masuk pada adab-adab isteri terhadap suami. Di bulan Ramadan ini jangan lupa untuk mendoakan saya juga. Kita doakan segenap saudara kita yang ada di Palestin dan lain-lain dalam bulan Ramadan ini, semoga dikabulkan. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.